النور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تعمل بالخير يا كريم. أما بعد. Pertama-tama sekali kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesian belas kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap diri kita. Di malam ni kita masih lagi dapat bersama-sama dalam majlis pengajian. Mudah-mudahan dengan duduknya kita dan apa yang kita dapat di malam ni dapat bawa bekal dalam kehidupan kita sebelum daripada kita mati, dan pahala ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan juga dapat ganjaran kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di alam kekal abadi, iaitu di alam akhirat sana. Berhubung lagi dalam pengajian kita kisah para anbiya, yang mana kisah para anbiya ni tak boleh tidak kita kena mengetahui, kerana dia adalah bersangkut paut dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada nabi-nabi, kepada para malaikat yang dipanggil sebagai rukun iman. Yang mana kita lihat nakal daripada Imam Sufyan, yang mana beritahu inda zikril salihin tanzilur rahmah. Apabila kita menceritakan tentang peristiwa kehidupan orang-orang soleh, maka di situ akan turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita cerita tentang kehidupan orang soleh, bagi orang soleh sahaja, apatah lagi apabila kita cerita tentang nabi-nabi, rasul-rasul, bahkan lagi Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan rahmat kepada kita. Yang kita naknya di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala hidup kita ni, iaitu dua perkara. Satunya rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan keduanya iaitu keberkatan, berkat dalam urusan dunia kehidupan kita ni tadi, harta benda, kekayaan, pangkat ataupun wang ringgit, duit kita, nakkan keberkatan. Adapun dalam masalah amal ibadat kita ni tadi, apa sahaja bentuk amal ibadat yang kita buat, maka kita nakkan iaitu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan adanya rahmat bersama dengan amalan-amalan yang kita buat tu tadi, maka di situlah akan diganjarkan ataupun diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap amal-amal yang kita buat. Sebab itu kita faham tidak ada seorang pun akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal ibadat dia, melainkan hanya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila sahabat-sahabat tanya pada Nabi SAW, adakah kau juga akan masuk syurga dengan rahmat Allah? Maka Nabi SAW beritahu, bahkan bala, bahkan aku juga dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak boleh tidak kita berhajat kepada dua perkara ni, iaitu keberkatan dengan kita punya hasil kerja buat, kekayaan, pangkat, darjat, duit kita, nakkan keberkatan dalam amalan kita, nakkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hubung dalam pengajian kita Nabi Yusuf, tidak habis lagi siri kita ambil hari ini, iaitu yang ke-9 dah. 9 minggu dah kita cerita tentang Nabi Yusuf, tak habis lagi. Mungkin sampai kepada yang ke-12 baru habis. Nah, jadi sebabnya ayat daripada ayat 4 sampai kepada ayat 101 ya, dalam surah Yusuf menceritakan tentang Yusuf saja, untuk meyakinkan kita bahawa kata dalam kisah Yusuf ni tadi, mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala terbukti
yang mana Nabi SAW tidak mengetahui kisah Yusuf, dan orang Yahudi, 5 orang Yahudi telah bertanya kepada Nabi SAW tentang Yusuf, dan Allah SWT telah wahyukan, turunkan wahyu kepada Nabi SAW Al-Quran, membawa dalil bahawa kata kisah Nabi Yusuf, Nabi SAW mengetahui dengan turunnya wahyu kepada Nabi. Dan kita masuk di hari ini dalam sambungan daripada kisah Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waja'a ikhwatu Yusufa fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Apabila kita hubung dalam pengajian kita, jangan kita lupa yang minggu terdahulu kita faham bahawa kata bila mana Raja Rayyan bin Walid telah mengambil Nabi Yusuf sebagai menteri dia dan beri ketinggian pangkat kepada Nabi Yusuf, yang mana Nabi Yusuf dianugerahkan pangkat supaya menjaga ekonomi bagi negeri Mesir dan keseluruhan kesemua apa sahaja yang bersangkut pada ekonomi, maka Yusuflah bertanggungjawab. Dengan kepercayaan inilah maka ulama bagi tahu orang yang dapat ilmu yang dibangsakan kepada ilmu apa? Kefahaman yang tinggi, ada 3 orang. Satunya iaitu Raja Rayyan ni tadi. Ya, satunya. Setengah ulama kata bukan Raja Rayyan ni, tapi Aziz. Aziz tu sendiri, bila mana dia bagi tahu kata kita ambil lah budak ni, mudah-mudahan budak ni akan dapat bagi kesenangan dalam diri kita. Dia cerita dengan Zulaikha tu, bila mana Yusuf dijual tu tadi, dia ambil jadikan anak angkat dia. Itu satu. Yang keduanya iaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan yang ketiganya iaitu anak kepada Nabi Syuaib, iaitu perempuan apabila Musa alaihissalam tolong anak Nabi Syuaib mengalihkan batu di atas telaga, kesokkan tu tadi dengan gagah Nabi Yusuf ambil air tu tadi mudah. Jadi bila mana anak dia tadi jalan untuk kelik kepada rumah, maka Nabi Musa lep belakang. Tapi apabila Nabi Musa lep belakang, maka angin mari tolak ataupun tiup kepada kain anak Nabi Syuaib tu tadi, 2 orang, maka ternampaklah betih dia. Maka Nabi Musa kata, tak boleh ni. Jadi mu kena jalan lep belakang, aku jalan lep depan. Maka kalau lah sebelah mana mu nak tunjuk jalan tu, mu tu arahkanlah ke kanan ke kiri ke, mu boleh. Lepas tu bila sampai kepada Nabi Syuaib, maka anak Tina ni lah bagi tahu kepada Nabi Syuaib kata dengan adanya seorang pemuda ni tadi, dia boleh tolong kita. Dia boleh tolong kita. Maka ini orang panggil ilmu firasat bagi anak Nabi Syuaib. Jadi 3 orang ni, iaitu Aziz ataupun Rayyan, yang keduanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang ketiganya iaitu anak perempuan bagi Nabi Syuaib ni tadi. Orang ada ilmu firasat, ilmu yang mana belakang benda tak jadi lagi tapi kenampak tu, nampak ada dah. Dan begitu juga kepada bagai ataupun ilmu firasat ni tadi, Tuhan akan turunkan kepada umat Nabi SAW. Siapa saja yang mempunyai amal yang hebat, amal yang diterima oleh Allah Ta'ala, dapat ma'unah ataupun keramat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka bagai yang kehadapan, walaupun dia tidak ada wahyu, tak ada wahyu lagi diturunkan kepada manusia, kerana Nabi SAW khataman nabiyyin, tak ada Nabi dah diturunkan wahyu, tak ada dah. Tapi bagi umat Nabi SAW ni ada ilham. Maka ilham inilah yang menampakkan sedikit sebanyak karamah ataupun maunah yang Allah SWT bagikan, sehingga seorang-seorang itu dapat ilmu firasat. Kemudian apabila raja tu tadi telah lantik Nabi Musa dan Nabi Yusuf, maka Yusuf pun kata, akulah yang paling layak sekali.
Bagaimana yang kita telah baca yang dulunya, iaitu Nabi Yusuf mengaku bahawa kata dia boleh mentadbir, dia boleh menjaga negeri Mesir yang tadi daripada kedatangan bala yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil daripada tu, maka dia telah suruh orang pakak cocok tanah dalam masa 7 tahun. Kesuburan tanah Allah Subhanahu Wa Taala bagi dalam masa 7 tahun tanah. Lepas pada 7 tahun itulah mari kemarau. Bila kata mari kemarau ni tadi, bukan sahaja di kawasan Mesir, bahkan kepada negara-negara ataupun negeri-negeri berdekatan dengan negeri Mesir pakak kena kemarau berlaku. Tapi nak tunjukkan apa di sini, cerita tentang Nabi Yusuf ni tadi kita tengok dalam Al-Quran. Orang panggil turakik ataupun ekonomi ni tadi, dia bukan satu-satu negara dia dapat maju ataupun dapat bertahan dengan merosotnya ekonomi ataupun dapat kesusahan kepada rakyat ni tadi, bukan dengan sebab adanya bangunan yang banyak, bangunan yang tinggi-tinggi, bukan dengan sebab adanya borisak ataupun kele-kele banyak dalam negara tu, ataupun dalam negeri tu ada orang yang pandai-pandai dari segi apa, multimedia. Orang panggil pengajian multimedia, ataupun ada orang-orang yang pandai banyak. Bukan. Tapi satu-satu negara tu dapat bertahan dengan ekonomi dia, iaitu dengan pertanian. Tu kena ingat. Sebab itu kalau kita tengok dalam YouTube, dalam Facebook ke, dalam media surat khabar ke, Israel di antara negara yang telah jaga negara dia dengan cocok tanah. Dia boleh ekspor pula. Negara dia kecil je, tapi dia boleh ekspor barang-barang tanaman-tanaman dia, dan cukup untuk negeri dia tu saja, cukup dia tanam untuk keperluan rakyat dia boleh. Ada pun macam kita negeri Siam sendiri, walaupun ada banyak tanam padi, tapi masih lagi beli padi orang. Apatah lagi kalau negeri Malaysia, Indonesia sana, beli barang orang. Orang panggil barang-barang pertanian orang. Situ dah. Tapi bagi yang Allah SWT nak wayakkan sini dalam kisah Nabi Yusuf, satu-satu negara tu boleh bertahan dengan rakyat jadi senang, iaitu dengan pertanian. Orang ada apa? Ada duit banyak pun, tapi kalau lah makanan tak ada, habis. Kalau kele banyak pun, orang pandai sekalipun banyak dalam satu negara tu, tapi makanan tak ada, habis. Tu jadi ceritanya sini bahawa kata dengan adanya tanaman, maka satu negara tu bila mana kemarau mari, kesusahan mari, satu negara tadi dapat kesenangan. Bila kata Nabi Yusuf AS telah tadbir negara Mesir dengan pertanian, tanah ni tadi, hasilnya dia saja di Mesir saja ada makanan, tempat lain tidak ada makanan. Maka bila mana kemarau dah berlanjut setahun, maka orang-orang mulalah, bila tidak ada makanan yang disimpan telah habis, maka mulalah. Dan setelah tiba masa kemarau, datanglah saudara-saudara Yusuf ke Mesir. Saudara Yusuf Mesir duduk mana kita ingat semula? Iaitu duduk di Palestin. Duduk Palestin tu jauh tu. Jadi orang panggil berhajat kepada makanan, tahu dah kata makanan ada weh. Orang panggil khabar dapat daripada mulut ke mulut. Dulu tak ada bitiang torosak tak ada, tapi dapat daripada mulut ke mulut bahawa kata negara Mesir tu ada seorang dia mentadbir negeri Mesir dengan adanya banyak makanan, dengan tanaman-tanaman, dengan gandum dan sebagainya. Maka kita pakak minta tolong orang-orang Mesir sanalah. Maka pakak marilah saudara-saudara Yusuf di Palestin, di Kanaan tadi, mari. Jadi mari kepada Mesir, lalu masuklah mereka mendapatkannya, dapat Yusuf dengan serta merta kenal mereka. Yusuf bila kata puak-puak ni mari, siapa? Ya saudara-saudara dia. Berapa orang? 10 orang. 10 orang. Kita dah royak dah dulu, iaitu sore Nabi Yaqub tak benarkan gi, iaitu siapa? Adik kepada Nabi Yusuf, Bunyamin. Bunyamin tak lagi. Kalau mu buat gi, nanti mu buat khianat pula ni, supaya Yusuf hak mu buat dulu dah ni.
Yusuf mu ni bawa pergi, kata nak bawa pergi main, beramai-ramai, bersuka-suka, lahlahnya Yusuf tak kelik, mu rakyat kata mati dah, kena makan serigala, baju lumur dengan darah dah, mu dah kata Yusuf mati. Ni tak boleh bawa pergi, pakai nak pergi, mu pergi belakang lah, 10 orang bawa pergi gapo bawa pergi barang pertukaran. Dulu mana kata dalam masa setahun adalah barang nak beli-beli dengan duit dia tu, duit apa, contoh kata dengan emas, dengan perak, dirham, dinar. Tapi bila mana kata dirham, dinar dah habis, pinggan, mangkuk pun jadi. Apa saja yang ada harga bawa pergi kepada Mesir untuk tukar, untuk dapatkan makanan. Bila masuk dalam Mesir, maka tengoklah Yusuf tengok, Yusuf kena. Pasal apa Yusuf boleh kena? Walhal kita ingat cerita dah, Yusuf dijatuhkan dalam telaga, umur dia 13 tahun. Setengah kata 14 tahun. Bila masuk dalam telaga, keluar daripada telaga, duduk bersama Zulaikha dan Aziz sampai kepada umur dia 40, sajak kepada ajak buat jahat oleh Zulaikha, 40 umur dia, lepas tu masuk penjara pula, dalam masa 7 tahun, lebih kurang dalam 30 tahun pecek ataupun 27 tahun. Di antara dia umur 40 tu sampai ke waktu 40 sampai umur daripada umur 13 sampai 40. Lepas tu masuk dalam penjara lagi. Lebih kurang dalam 30 tahun lebih. Orang panggil sengih, pecek dengan keluarga, dengan adik-beradik dia yang 10 orang ni tadi. Dia dan Bunyamin satu ibu. Iaitu Rohil. Kena ingat tu. Bila kata gitu, Yusuf kena. Tengok meh-meh ni kena. Kenapa boleh kena? Sebab dia Nabi, sebab dia Rasul. Rasul dan Nabi ni pastilah ada mukjizat yang Allah SWT bagi. Sedangkan mereka tak mengenalnya. Adik-beradik yang 10 orang ni tak kenal Yusuf. Pasal orang panggil budak kecil, sengih daripada kecil, lepas sampai dah besar, mungkin muka berubah dan sebagainya. Adapun kalau kita sekarang ni, kita berpisah dengan saing kita, 10 tahun, 20 tahun, ni contoh kata umur kita tara ni, 40, 50 tahun, kita tengok saing kita ni, tiba-tiba seorang ni, aku nak kena duduk bakok, kerja bakok, kena duduk beralih duduk bakok, lama duduk bakok, 10 tahun, 20 tahun, dia kelik lagi, kita kenal lagi. Pasal orang tua ni, dia berubah, dia tak banyak. Kalau ada punya hitam jadi putih, terik jadi keduk, itu saja. Adapun daripada budak halus sampai daripada besar ni, berubah banyak perubahan muka dia tu tadi. Jadi Yusuf dia dapat ilmu, dia dapat daripada Allah SWT ilham, mengenalilah saudara-saudara dia. Tapi saudara dia ni tak kenal Yusuf dah. Pasung patutlah pula Yusuf ni dengan jangok dia pula. Lepas tu pakaian dia berubah lah, tak serupa dah. Bukan pakaian biasa, pakaian orang-orang besar, pakaian orang-orang istana. Jadi nampak megah lagi. Maka tak kenal lah mereka itu. Walamma jahazahum bijahazihim qala'tuni bi akhin lakum min abikum ala tarawun anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Dan tatkala Yusuf menyediakan untuk mereka bekalan mereka, berkatalah ia pada kali yang lain, bawalah kepadaku saudara kamu yang sebapa. Tidakkah kamu melihat bahawa aku menyempurnakan bekal makanan kamu dan bahawa aku sebaik-baik penerima tetamu. Lakah cerita panjang yang mana kita faham daripada ayat ni, ada cerita tengah-tengah tu susu. Jadi para pentafsir cari kisah-kisah di antara pertengahan tu, iaitu apabila saudara-saudara dia tengok Yusuf, maka dia pakat-pakat berkatalah dengan sesama mereka tu tadi, inginkan bekalan makanan. Bila gitu, maka Yusuf ni tadi telah tanya,
ma aqdamakum ila baladi. Yusuf tanya kata, buat apa buatmu mari sini? Buatmu mari sini buat apa? Yusuf tanya. Sebab apa? Sebab Yusuf tak, dia orang panggil bercara tentang masalah makanan-makanan, gedung-gedung makanan ni, dia cara masalah nak beri kat orang. Banyak mana nak beri kat orang, ulama tafsir kata iaitu 60 ausuk. 60 ausuk ni 60 gatai. 60 gatai ni kalau kita kata dalam kilonya 160 kilo untuk satu pala. Satu pala 160 kilo. Mari sore 160 kilo. Mari sore 160 kilo. Gandum dia bui. Tapi kenapa? Kena tukar. Apa yang mau ada, mau mari aku bui. 160 kilo ataupun 60 ausuk. Tukar mari. Lepas tu bila mana kata tanya mari buat apa? Nakkan makan ni lah. Lepas tu tanya pula. Min air bilad, mu datang daripada mana? Ada riwayat kata daripada Kanaan, Palestin sana. Lepas tu dia bagi tahu 10 orang dia bagi tahu kami ni daripada anak orang Nabi, anak kepada Nabi Yakub. Kami mari sini. Kami ada 12 orang. Seorang itu mati dah. Apa tu seorang lagi bersama dengan ayah, duk dia ayah nu tanah. Dia tak boleh mari. Kami mari 10 orang. Yusuf perhati dengar. Cerak dah. Bahawa kata ni lah adik-beradik dia. Ni lah adik-beradik dia. Bila kata begitu, maka Yusuf pun kata kepada mereka, iaitu adik-beradik dia, kata tadi, bawalah kepada aku saudara kamu yang sebapak. Pasal apa? Dia apa? Sebapak ni mana kata bapak tula. Ibu lain-lain. Mu ni orang panggil 10 orang ni, dia punya adik-beradik juga, tapi lain ibu. Bapak tula iaitu yang Yakub. Siapa? Iaitu Bunyamin lah. Tak ada ni sebab mari 10 orang. Seorang tinggal. Seorang lagi mati. Dia kata mati. Siapa tu? Yusuf ni. Yusuf ni lah. Mati dah. Yusuf puak ni mari ni. Saudaraku ni. Mari. Maka bila kata dah tahu kata Bunyamin tinggal tu, Yusuf pun dia ada apa? Iaitu fatana. Nabi dia ada sidik, amanah, tabligh, fatana. Ini empat sifat Nabi, iaitu sidik, betul dari percakapan, amanah, betul dari segi apa yang dia sampaikan. Lepas tu tabligh, dia menyampaikan apa risalah daripada Allah SWT. Lepas tu fatana, cerdik. Bagaimana nak bawa kepada Bunyamin dan ayah dia bawa mari? Pasal rindu, ingat adik sendiri, ayah sendiri. Nak bawa baik ni. Lepas tu Nabi Yusuf kata, baik ni mu bawa mari kepada aku adik sebapak tu tadi. Takkah kamu lihat lah ni, aku nak bagi apa? Mu mari 10 orang dengan 10 ekor unta. Aku bagi pada mau pula ni 12 ekor unta dengan ada 12 muatai gandum, iaitu 160 kilo ataupun 60 ausuk. Beri pada buatmu. Mari ada 10 ekor unta je, tambah lagi 2 ekor unta. Lepas atas 2 ekor unta ni ada pula bekalai atas tu. Bawa kelik lah. Aku bagi sempurna dah. Sebaik-baik penerima tetamu aku ni. Tapi syarat mu kena bawa mari adik tu tadi. Terik depan mu nak mari adik. Tapi kalau mu tak bawa mari, aku takkan beri. Aku tak beri dah terik depan. Sengai setahun. Fa in lam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Oleh tu kalau kamu tak bawa marinya kepada aku, iaitu adik bongsu tu lah, iaitu Bunyamin tu, adik seibu dengan Nabi Yusuf, maka tidaklah ada hak bagi kamu lagi mendapat bekal makanan di sisi aku. Aku tak sebui dah. Lepas ni kalau kamu tak bawa mari sore tu, aku tak sebui dah. Dan janganlah kamu menghampiriku lagi. Jangan mari sini dah. Tak bui dah. Kalau mau mari pun aku tak bui. Kalau mau kacai mari kau, aku tak sebui masuk dalam Mesir. Pasal Yusuf pembesar Mesir. Qalu saturawidu anhu abahu wa inna la fa'ilun. Mereka jawab, kami akan memujuk bapak Bunyamin itulah, lepaskan Yusuf bersama-sama kami terik depan mari. Kami nak pujuk. Kok mana-mana pun kami nak pujuk. Bawa mari juga. Dan sesungguhnya kami akan melakukannya bersungguh-sungguhlah, nak daya ayah nak bawa mari Bunyamin. Pasal
makanan tak ada. Satunya makanan tak ada. Bila kata duk lama dalam masa kelik pergi kepada tempat ayah dia tadi, tempat tinggal dia tadi, hidup situ lama-lama makanan ni habis, makan habis. Bila habis dah nak cari mana, tak ada dah, maka kena mari Mesir pula. Nak mari Mesir, Yusuf tak boleh mari kalau tak bawa mari Bunyamin. Tu apa kita pakak-pakak pujuk nanti, nak pujuk sungguh-sungguh kepada Yakub ayah kita ni tadi, nak beri benarlah kepada Bunyamin mari. Wa qala li fityanihi ij'al bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Dan selepas tu berkatalah Yusuf kepada orang-orang suruhannya. Bila mana iaitu kali mari pula si adik-beradik dia. Bila kata mari kali ni, bila kata 10 orang ni, bagilah bekal-bekal 160 kilo tu ataupun 60 ausuk, naikkan dalam kenderaan mereka, unta-unta tu. Kemudian apa yang ada mereka buat mari tadi, barang tukare kepada gandum tadi tu, Yusuf hantar balik. Dia suruh orang suruhan dia, orang bawah lah, pasal Yusuf tak buat kerja waktu tu, dia orang besar. Macam kita lah, orang-orang besar pun tak ada buat kerja, dia suruh orang pangkat radak tinggi masukkanlah barang-barang dagangan mereka pada tempat simpanan barang di kenderaan mereka. Hak demo buat mari nak tukar tu, hantar balik sumak dalam gandum tu tadi, supaya pok ayah tak tahu, hantar balik sumak, supaya demo buat kelik semula, supaya mereka mengetahui kelak tatkala mereka kembali kepada keluarga mereka. Bila sampai rumah, bila buka, gandum boleh dah, tapi bekno barang hak kita nak tukar ni ada kelik. Kok mana? Lah, Yusuf tak ambil semula, tak ambil apa. Kita tukar dah, tapi demo tu lupa kok mana ni boleh ada semula ni. Jadi orang panggil sifat bagi adik-beradik dia ni, jahat dia sebab dia deki kepada Yusuf tu saja. Adapun dari segi masalah amanah benda lain, amanah. Jadi tak puas hati, tak boleh ni, kena hantar balik kena hantar balik lah, sebab kita ambil gandum dia dah, barang ni kita tukar, tapi ada di kita lagi, kena hantar kelik. Apatah lagi bila Nabi Yakub tahu. Nabi Yakub takkanlah orang panggil dari segi syariat, kita ambil barang patu-patukaran siap dah tapi tak tukar lagi. Pastilah Nabi Yakub akan murih, hantar balik benda ni. Baik tu ceritanya kan. Jadi bila mana kata supaya mereka ni tahu, bila mana buka bekas yang ada makanan tadi, tengok ada apa yang ditukar tadi, ada semula. Situ kelak tatkala mereka kembali kepada mereka, kepada keluarga mereka, dan supaya mereka tertarik datang lagi kemari. Tu orang panggil cerdiknya Nabi Yusuf plan supaya kelik dah, nanti tak boleh duduk lama, kena mari pula ni buat ni. Sebab apa? Sebab barang duk ada. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minna al-kaila fa'arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun. Maka tatkala kami kembali kepada bapa kami, berkatalah mereka, wahai bapa kami, kami telah diberi amaran bahawa kami tidak akan mendapat lagi bekalan makanan. Kiranya Bunyamin tu tak pergi bersama trip depan ni, kalau Bunyamin tak pergi, maka tak boleh makan ni lah Yahweh. Oleh tu hantarlah dia Bunyamin bersama-sama kami, supaya kami dapat lagi bekalan makanan, dan sesungguhnya kami akan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Wa inna lahu lahafizun. Pakak kata belaka 10 orang ni. Dulu dia royak dah baik ni juga, royak kepada Yakub juga. Kami nak bawa Yakub ni pergi main, lepas tu letak sekali dengan barang kami, tak payah, kita akan cara. Wa inna lahu lahafizun. Bapak dia pakak kata, kami nak jaga Yusuf, nak perhati molek Yusuf. Lalah
Boh dalam telaga. Lepas tu Yakub pun dengar, wa inna lahu lahafizun. Yusuf bapak dia pun kata, qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl wallahu khairul hafiza wa huwa arhamur rahimin. Bapa mereka iaitu Nabi Yakub pun berkata, jika aku lepaskan dia Bunyamin pergi sama-sama dengan puakmu ni, aku tidak menaruhlah kepercayaan kepada kamu lagi dah. Tak percaya dah dengan puakmu ni. Dulu mu buat lagu tu juga pada Yusuf. Tak percaya atas penjagaan, melainkan seperti kepercayaanku kepada kamu menjaga saudaranya dulu yang telah kamu hampakan, iaitu Nabi Yusuf. Oleh tu aku hanya menaruh kepercayaan kepada Allah sajalah. Aku taruh percaya pada Allah, tak percaya dengan pakmu. Sebab apa kita mengaji dah dulu, iaitu Nabi Yakub dia dapat ilham, tahu dah kata Yusuf ni tak mati. Dia tahu kata Yusuf tak mati. Tapi bekno di manakah Yusuf? Duk di manakah Yusuf dia tak tahu. Tapi tahu kata Yusuf tak mati. Jadi anak-anak dia kata, wa inna lahu lahafizun, kata nak jaga, aku tak percaya buatmu, tapi buatmu buat pula pada Bunyamin ni. Aku percaya ke Tuhan ya. Kerana Allah Ta'ala jualah penjaga yang sebaik-baiknya, Nabi Yakub kata. Dan dialah juga yang amat mengasihi daripada sesiapa saja yang menaruh belas kasihan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kita ni, orang baik taga mana, orang molek taga mana pun, kita nak percaya dia 100%, 100% tak leh. Sebab kita ni lah bayuk dah. Kita nak pergi mana? Nak pergi bakau 2-3 hari. Besar pada bini kita, mu tolong jagalah burung titik ekor tu. Burung titik tu jaga, bui upek dah, bui air dah. Lepas tu kalau jemur panas tu, hujan ke, masuk rumah lah. Lahnya tak ingat stebok. Burung mati lah sarang. Upek tak ada. Kelik mari, kau mana? Sebab itulah sini Nabi Yakub bagi tahu, fallahu khairu hafiza, aku serah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Kat mana-mana pun Allah Ta'ala lah yang penjaga yang sebaik-baiknya. Falamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atahum ruddat ilaihim qalu ya abana ma nabghi hazihi bida'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana wa nahfazu akhana wa nazdadu kaila ba'ir zalika kailu yasir. Dan tatkala mereka membawa barang mereka dapat barang dagangan mereka telah dikembalikan kepada mereka. Saat ni sampai di rumah tengok ada lagi barang yang kita tukar, ada ni kok mana ni. Ayah kata nak bagi tak boleh lagi, takut mu ni buat khianat Bunyamin sepuluh buat khianat Yusuf. Tengok, ya, tengok ni. Maka mereka berkata dengan gembira, ya, wahai ayah kami, apa yang kita nak buat lagi? Apa yang kita nak lagi? Barang yang kita di rumah ni tak ada dah. Kita tukar, nak pergi kepada Yusuf ni tukar. Tapi bila buka dalam gandum lagi, tengok ada lagi. Ni ada lagi ni. Gembira, puak ya gembira. Maka makna kata ada lagi barang nak boleh tukar semula kali yang kedua dengan Yusuf sana di Mesir. Ini dia bagai-bagai dagang yang kita jadikan tukar itu telah dikembalikan kepada kita. Dan dengan kemurahan hati menteri yang berbudi baik tu, puak ayah kata Yusuf budi baik lah, hantar balik ni akan dapatlah kami membawa lagi bekalan makanan ni keluarga kami. Tukar semula terik yang kedua dapat lagi makanan, serta akan dapat
tambah bekalan makanan sebanyak muatai seekor unta lagi. Kalau kami buat wari Bunyamin, mana kata tambah lagi seekor lagi, maka banyaklah orang panggil bekalan yang kita akan dapat. Seekor unta pula 160 kilo pula. Pemberian tambah yang sebanyak itu mudah sekali ditunaikan oleh raja tu, tak ada masalah. Mana kata kalau lah tambah seekor lagi, alah sikit je. Bagi orang kaya ni kerajaan Mesir tu, bagi seekor unta 160 kilo, haluh ya bagi orang kaya deh. Kita ni kalau banyak tu, orang panggil banyak dah. Tapi kerajaan Mesir tu tadi banyak harta atau banyak gandum tu tadi, bagi seekor lagi tak ada hal lah. Situ. Jadi mana kata ini perjalanan cerita tentang Nabi Yusuf dan saudara dia. Jadi selepas pada ni, cerita yang panjang lagi bahawa kata Yusuf, dia akan berdialog lagi, berkecek dengan saudara dia. Akhir sekali saudara dia akan mengaku bahawa Yusuf ni adalah saudara, iaitu apabila trip yang kedua dia pergi Bunyamin. Dia tak lepas Bunyamin. Bila Bunyamin mari, dia pakat pecek Bunyamin dengan 10 orang lagi, pecek Bunyamin seorang ni, dia ambil makan dengan dia, minum dan dia, lepas tu dia akan bagi kata aku ni lah Yusuf. Mu ni semua saudara aku sebenarnya. Tapi gini, aku akan buat cerita, iaitu aku pergi. Cara perginya ada barang yang akan aku selit dalam unta kamu, yang mana kamu ni tadi sebabnya dengan sebab ada barang ni mu tak boleh kelik, mu kena pergi. Sebab orang panggil dari segi kerajaan Mesir, hukum dalam Mesir iaitu siapa yang mencuri dia akan dipenjara. Tapi hukum bagi Kanaan, Palestin, siapa yang mencuri maka dia akan jadi hamba bagi orang yang dicuri. Sebab itu bila kata Yusuf nanti dari belakang tu dia akan tanya bagaimana nak hukum Bunyamin ni ada bagai. Sebab bila cek bagai, ada bagai duduk di Bunyamin, maka Bunyamin kena tinggal, jadi hamba, jadi tak boleh kelik tu. Jadi seorang daripada 10 orang tu, kakak dia yang tua sekali tak sanggup, pasal dah berjanji dengan ayah tu tadi, tak say dah. Mana kata Bunyamin tak kelik, aku pun tak kelik takut nanti ayah murih. Seorang tinggal, maka 9 lagi kelik. 9 kali kelik tu, lepas tu mari pula tu pula. Maka dengan sekali dengan Nabi Yaqub. 2, 3, 4 kali kelik mari daripada Palestin, Kanaan, mari Mesir. Kelik pula, mari pula 3, 4 kali, 4, 5 kali. Patah kelik. Nak cerita, nak habiskan cerita, Nabi Yusuf akhirnya pakat sujudlah kepada Yusuf. Nanti kita cerita lagi, sambung lagi dengan firman Allah SWT ayat yang ke-66, qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuna mausiqa. Wallahu a'lam.